Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Rama TV Jom Raya 33.0. Kita semua dah suara hajat dan tadi sebagaimana yang Maha Mulia daripada Baginda seru untuk kita sama-sama hajat Palestin. Okey, lepas itu marilah kita sama-sama lagi pada malam ini memeriahkan suasana malam bersama Irama TV akan bersiaran live streaming khusus untuk penyokong badan NGO iaitu Syria Care yang baru saja melancarkan outsource intensive aids menandakan keadaan dan semakin kritikal di Gaza. Kami tampil ke hadapan untuk sama-sama mendukung program ini. Sebelum itu mari kita dengarkan halus daripada aktif kumpulan yang berkonsepkan Basket Street Dakwah 7 Musafir. Dipersilakan. Kita nak maklumkan dekat pendengar kita dekat luar sana, follower kita yang dekat luar sana, di dalam kita merayakan hari yang berbahagia ini, di samping kita sama-sama walaupun dalam PKP tapi kita still masih boleh juga untuk berkomunikasi ataupun bermaaf-maafan antara satu sama lain. Tapi cuba kita renungkan sejenak saudara mara kita yang berada di Palestin sana. Sewaktu sekarang ni mereka dalam sangat kesusahan, mereka sedang berjuang, mereka musibah, mereka sedang berjihad. Jadi mudah-mudahan kita dari sini kita dapat berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan saudara mara kita yang seagama dengan kita di sana itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hashtag Save Palestine atau Pray for Palestine. InsyaAllah kita doa untuk mereka, mudah-mudahan itulah senjata yang kita ada pun. Selama-lamanya kita berdoa dengan Allah Taala. Mudah-mudahan doa kita itu diterima dan menjadi azimat sebut mereka kat sana dengan saudara Islam kita. Kita kena sebut, kita kena ingat mereka. Walaupun kita tak dapat pergi sana, tapi daripada sini kita dapat berdoa supaya mereka diberikan kesejahteraan, kemenangan Islam kepada mereka, insya-Allah. Kita terimalah lagu seterusnya daripada kami, sebuah lagu yang diberi judul Palestin Berdarah. Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. Langit Palestin hitam dan berdebu, buminya dihujani peluru, anak-anak Gaza bermandi darah, jadi pelarian di bumi sendiri. Bangkitlah wahai umat, buktikan kita bersaudara, ulurkan segala pertolongan
Astaghfirullahalazim. Bangkitlah wahai umat, buktikan kita bersaudara, hulurkan segala pertolongan, janganlah sekadar memandang. Apakah kita masih bertelingkah, hanya membiarkan Masjidil Aqsa dijajah? Apakah kita hanya bersungguh, panggilan jihad datang menjemput tak bersahur. Astaghfirullahalazim. Lihatlah saudaraku. Astaghfirullahalazim. Bumi Anbiya berdarah lagi. Astaghfirullahalazim. Lihatlah saudara-saudaraku. Astaghfirullahalazim. Kiblat pertama kita telah dinodai. Sama-sama di luar sana, sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Maafkan kami Palestin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, itulah tadi kumpulan Seven Musafir yang telah pun membuat persembahan live recorded dengan lagu yang bertajuk Palestin Berdarah. Alhamdulillah. Kalau kita amati betul-betul liriknya, Masya Allah, akan terasa sampai ke lubuk kalbi. Alhamdulillah. Artis tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang baru saja menonton kami, mari kita panjatkan doa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa yang kita mampu lakukan, kadang-kadang khilaf. Masya Allah, Subhanahu Allah Taala mengampunkan segala dosa kita, meminta agar dijauhkan dari segala keburukan-keburukan yang menimpa diri kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmatnya, niat baik kita sekalian terlaksana untuk menzahirkan program pada malam ini. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana. Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tidak pernah sia-sia. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hadirin-hadiran datang ke sini di majlis ini merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ta'ala pada tamu yang saya hormati hari ini yang didatangkan khas oleh Irama TV iaitu Tuan Rizal Ali, iaitu Naib Pengurusi Syria Care yang akan informasikan kepada kita tentang tabung Al-Quds Emergency Aid dan juga beberapa update terbaru daripada keadaan Timur Tengah. Dan juga kita ada artis jemputan kita pada hari ini iaitu bersama dengan kita Jazz Ibrahim yang akan live bersama kita dengan lagu-lagu yang dibawakan khas dan juga video klip yang sangat menyentuh kalbu yang akan kita bawakan sebentar saja lagi.
Dan juga tak lain tak bukan bersama dengan kita juga pengerusi Irama Team Irama, iaitu Tuan Ayub Majid. Alhamdulillah. Pak Ayub apa khabar? Baik, tak dengar Pak Ayub, tak dengar. Alhamdulillah. Aku buat apa suara dia. Jadi kita bersantai-santai lagi Pak Ayub. Latar belakang Tiba, kita hari ini. tiba-tiba saya pun serius pula hari ni. Oh, Masya Allah. Saya selalu buat lawak je Pak Ayub hari ni, serius Pak Ayub. Alhamdulillah. Saya cantik latar belakang studio Pak Ayub hari ni. Dia serius ni sebab kita mengenangkan saudara-saudara kita di Palestin, ya. Saya banyak tengok dalam sehari ni banyak-banyak video yang dihantar bagaimana bom-bom yang jatuh di rumah-rumah rakyat Palestin. Jadi itu yang saya merasa sedih, struggle sikitlah mengenangkan nasib-nasib mereka yang diserang. Itu adalah kanak-kanak dan wanita-wanita, wanita, ibu-ibu yang tidak mampu melawan Zionis Israel ini. Jadi itu yang buat saya rasa sedih sikitlah hari ini. InsyaAllah. Terpanggil untuk bersama-sama lah, untuk menyertai. InsyaAllah. Jika diizinkan Allah nak. Tak sangka kerana kita dihadiri oleh orang yang sangat kita kasihi, sangat kita hormati. Tuan Rizal sudi bersama dengan kita untuk sama-sama menyokong kami untuk menyokong Siracare. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin Ustaz, silalah Ustaz memperkenalkan mukadimah daripada Siracare. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Pertamanya saya mewakili Siracare dan juga sebenarnya untuk program tabung kemanusiaan Gaza ni, Al-Quds ni. Ini adalah satu inisiatif yang didukung dan digarap bersama UIA, Siracare dan UIA. Jadi saya pertamanya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Irama Irama Ustaz. Irama, terima kasih sangat kepada Irama kerana sudi sebenarnya menghulurkan tangan, menyambut tangan kita untuk bersama-sama menjalankan satu perkara yang hakikatnya adalah memanifestasikan, menzahirkan iman kita kepada Allah SWT dan kepada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada satu hadis yang Nabi SAW sebutkan, kadang-kadang kita buat baik tapi kita tak perasan yang kita buat baik itu. Nabi dah tunjukkan kepada kita bahawa perbuatan baik itu pahalanya besar di sisi Allah SWT tanpa mengira kuantiti yang kita bagi. It's not about the quantity, it's about the quality. Nabi SAW sebutkan apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini satu benda yang besar. Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang, membantu melepaskan malapetaka yang dihadapi oleh seseorang di dunia, Allah Ta'ala akan melepaskan salah satu daripada malapetaka nanti apabila kita berada di hari kiamat. Dan kita sebenarnya apabila kita fikir tentang hari kiamat ni, kita baca hadis-hadis tentang hari kiamat, kita baca Al-Quran tentang hari kiamat, kita tak akan mampu sebenarnya untuk menghadapi hari tersebut. Itu hakikat sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala janji, kalau kita tolong orang kat dunia, Allah Ta'ala janji dia akan lepaskan kesusahan kita di hari akhirat. Janji siapa lagi yang boleh kita pegang kecuali janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tak ada dah. Confirm. Kalau kita tolong orang kat dunia, Allah Ta'ala akan lepaskan kita, kedukaan kita nanti di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, man yassara mu'asirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudah carakan, mu'asir kat sini, ada setengah ulama, hadis dia kata, membantu orang melunaskan hutang seseorang atau juga melepaskan kesusahan orang, orang yang tak mampu, Allah Ta'ala akan bantu dia di dunia dan di akhirat. Ini janji daripada yang dibawakan oleh Nabi SAW, yang mana inilah yang sedang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa perbuatan amal baik kita ini, kita punya random
act of kindness ini sebenarnya besar sangat di sisi Allah Ta'ala dan besar sangat pahala yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Dan hari ini kita melihat apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di sana, di Palestin, di Syria, di sebelah sana yang sedang berlaku sehari ini, yang kita lihat kematian itu satu perkara yang kita tak pernah rasa sebenarnya kat sini. Kesusahan yang mereka alami di sana, kalau kita tengok di Palestin dah 73 tahun. Gaza tu, apa yang berlaku di Palestin, tanah mereka dirampas dah 73 tahun. Siapa yang lahir tahun 48 kita kena khabar, hari ni umur dia 73 tahun. Ada yang dah meninggal atau ada yang masih hidup dengan anak cucu yang ramai, tetapi mereka di sana sentiasa terpenjara selama 73 tahun. Saya buat sedikit kira-kira tadi. Gaza ni besar dia lebih kurang dalam 350 km persegi. Dan mereka penduduk Gaza ni ada 2 juta lebih orang. Kalau kita bagikan, let's say 2.5 juta semua sekali di Gaza saja. Kita bagi dengan 350 km persegi, kita akan dapat setiap 1 kilometer 7,124 orang kepadatan penduduk itu. Dan kalau kita bagi lagi, setiap 1 meter orang duduk, 7.1 orang duduk dalam 1 meter persegi. Kita boleh bayangkan padatnya penduduk mereka kat sana. Of course lah, kita tak kata semua orang sampai tak boleh bergerak, itu tidak tak logik lah. Tapi maknanya kepadatan itu sampai ke tahap itu. 7,000 orang. 7 orang setiap 1 meter persegi. Itu kepadatan penduduk di Gaza. Yang mana mereka terpenjara di sana dah 73 tahun. Anak-anak kecil membesar dalam keadaan yang tidak sama dengan apa yang dirasai oleh anak-anak kecil di satu dunia. Kita kadang-kadang, Royce, kadang-kadang Pak Ayub, Jess, kadang-kadang kita tak boleh bayangkan sebenarnya apa yang mereka lalui. Kerana apa? Kerana kita di Malaysia ni, kita tak pernah sekali pun melalui pengalaman itu. Kita boleh tahu, kita boleh lihat, kita boleh rasa, tapi kita tak mungkin faham apa yang mereka lalui. Kerana kita tak pernah lalui. Pengalaman seperti itu, apa yang mereka terpaksa lalui, yang mana keadaan di sana sangat-sangat mendesak sebenarnya. Sangat-sangat mendesak. Saya nak kongsi sedikit tentang apa yang Syria Care lakukan. Syria Care adalah satu pergerakan ataupun satu badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2012 dan berdaftar dengan JPPM 2014 setelah berlakunya konflik kemanusiaan di Syria pada tahun 2011. Dan konflik di Syria daripada 2011 hingga sekarang 2021 sudah 10 tahun, yang mana sepanjang 10 tahun ini kita menyaksikan, bagi saya, seolah-olah rangkuman apa yang dilalui oleh Palestin selama 73 tahun. Rangkumannya. Menjadi pelarian di bumi sendiri, kehilangan rumah, kehilangan hak untuk to education, kehilangan hak ataupun akses kepada perkhidmatan kesihatan contohnya, dan elemen-elemen yang membabitkan hak-hak manusia berada di dalam satu masyarakat, satu society moden. Dan apa yang berlaku di Syria setiap hari adalah rangkuman apa yang berlaku di Palestin selama 73 tahun. Selama 73 tahun di Palestin, jumlah mereka yang telah kehilangan nyawa disebabkan oleh keganasan dan kezaliman rejim Zionis ini adalah lebih kurang dalam 60,000 orang lebih. 60,000 lebih kehilangan nyawa. Dan kita kat Malaysia, kita tak pernah melalui kehilangan sebegitu hebat. Kita tak pernah lalui kehilangan sebegitu hebat. Dan apa yang mereka lalui dalam on a day to day basis itu juga kita tak pernah lalui. Hari ini kita kat Malaysia, kalau kita nak buka puasa contohnya, kebanyakan daripada kita, ataupun kita nak makan tengah hari lah kalau bukan bulan puasa sekalipun, atau nak makan malam sekalipun kalau bukan bulan puasa, kita kata apa nak makan hari ni kan, apa nak makan hari ni itu bukan pasal tak ada makanan, apa nak makan hari ni itu
nak pilih makanan apa. Makanan barat ada, makanan timur ada, makanan Kelantan ada, makanan Negeri Sembilan ada, makanan tak tahu nak pilih sampai kita tanya nak makan apa hari ni, sampai kadang-kadang kita kata malaslah nak makan, tak tahu nak pilih apa. Tapi mereka di sana tapi mereka di sana kebiasaannya kalau ditanya soalan yang sama, nak makan apa hari ni? Because there's nothing to eat. Apatah lagi apabila keadaan sekarang ni keadaan sangat mendesak ketika mana bom berjatuhan tanpa henti. Semalam saja 50 lebih serangan peluru pandu misal yang bertali arus. 50 yang tak tahu dia pergi ke mana, dan kita tak tahu, mereka tak tahu kematian itu akan pergi kepada siapa. Ketakutan itu kita tak dapat bayangkan. Ketakutan untuk diri sendiri, ketakutan untuk anak, ketakutan untuk ibu, ketakutan untuk ayah, ketakutan untuk isteri. Ketakutan ini kita tak boleh bayangkan dalam benak fikiran kita kerana memang kita tak pernah lalui. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh mengetahui dan kita tak boleh berkongsi. Apa yang mereka lalui di sana, kalau kita tengok daripada visual-visual yang sampai kepada kita dengan teknologi pada hari ini, baru berlaku kat sana, kadang-kadang kita boleh tengok live apa yang berlaku di sana, kita juga terus nampak di sini. Ya, betul. Jadi Kalau nak ceritakan pasal, kalau nak ceritakan pasal teknologi yang mendahului kita ni, kadang-kadang informasi-informasi itu ada yang tak tepat, ada yang tepat. Tapi itulah masanya kita memandang ke hadapan, masa hadapan tentang akhirat, kasih sayang Tuhan, kerja-kerja kebajikan. Ini bukan masa untuk kita berada di dalam circle yang suka berbincang tentang aib orang lah, hiburan terlalu lah, diri sendiri, saling menyalahkan, membuatkan kita jauh dari Tuhan. So, mungkin inilah masanya, ada ni sekali akhir, inilah masanya untuk kita mencari circle yang sahabat-sahabat yang peka dalam kita melihat kebaikan dalam dirinya, kita nampak kebajikan dalam perbuatannya, kita rasakan kasih sayang dari dirinya, kita saksikan keimanan dalam rutin hariannya. Di dalam musim ini, dalam musim pandemik COVID-19 ini, banyak kawan-kawan kita sedang resah, baru dapat COVID-19, mereka sangat resah dan risau. Apalagi mereka yang di sana tak boleh tunggu dengan MCO, tak boleh tunggu COVID, mereka bom terus meninggal. So itulah pendekatan yang kita nak bagi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton Irama TV dalam program Jom Raya PKP segmen khas Al-Quds Emergency Aid ini, mengenai tabung yang kita akan mula mewartakan insyaAllah. Dan informasi yang Ustaz Zal baru saja wartakan kepada kami itu sampai goosebump, saya sendiri goosebump. Masya Allah, kita baru kena COVID, kita dah pergi ke Malaysia, tapi dekat sana dah dibom dan meninggal, dan sampai Ustaz kita nak makan, kita tanya nak makan apa. Memang betul, kita di Malaysia nak makan apa, saya tak tahu nak makan apa. Kerana terlalu banyak makanan, sampai membazir, sampai buang. Terutamanya bulan Ramadan ini memang banyak pembaziran apa. Tapi bila sampai ke ini, buatkan kita sama-sama insaf, mengajak kawan-kawan semua untuk menyampaikan kebaikan. Tapi mungkin Ustaz bertambah sikit, boleh tambah sikit, 2011-2012. Sekarang bermulanya 2011 Ustaz cakap tadi, dan 2012 barulah Syria dapat berkongsi untuk rakan-rakan, mencari rakan-rakan untuk bersama dalam hal ini. Selama 70 tahun itu, Ustaz, apa yang Ustaz pandang tentang isu kemanusiaan ini seluruh dunia? Apa yang berlaku di bumi, kita selalu sebutkan itu di bumi Anbiya, di sebelah Syam. Kalau orang Arab ni sebelah Syam tu sebelah Syria, Jordan, utara Jordan, Palestin, Palestin yang sekarang ini dijenamakan menjadi negara haram Israel itu, sebenarnya adalah Palestin. Itu semua bumi Syam. Yang mana bumi Syam ni adalah bumi yang barakah, bumi yang apa nama tu, yang didoakan oleh Nabi SAW, menyatakan bahawa malaikat rahmat membentangkan sayapnya untuk penduduk Syam. Dan juga ada di antara hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Ini satu hadis yang penting untuk kita fahami. Apabila Nabi sebutkan, apabila rosaknya penduduk di negeri Syam, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu,
maka tidak ada kebaikan pada kamu. Maknanya apa? Maknanya itu adalah kayu ukur kepada keadaan umat kita satu dunia. Oleh kerana itu, apa yang berlaku di Syam, Syria, Palestin pada hari ini di depan mata kita ini adalah suatu cerminan kepada bagaimana kita nak berinteraksi dengan masalah yang kita hadapi ataupun perkara, circumstances yang mereka terpaksa hadapi di sana. Itu ada cerminan kepada kita. Kalau kita buat tak tahu, itulah cerminan kita. So, kecaknaan terhadap isu ini satu perkara adalah satu perkara yang menunjukkan tahap keimanan dan kefahaman seseorang itu. Jadi kembali kepada isu di bumi Anbiya ini, di bumi Syam ini, ia adalah satu perkara yang kalau kita lihat, kita baca buku sejarah, kalau kita baca buku sejarah, benda itu dah tak berlaku. Kita tahu di dalam buku sejarah. Apa yang berlaku di Syam pada hari ini, di Palestin dan di Syria, terutamanya hari ini kita melihat isu yang berlaku di Palestin sekarang ini, dia adalah sejarah yang sedang tertulis di mata kita ketika mana kita masih hidup lagi. Yang mana apabila perkara ini selesai nanti, insya-Allah kita tak tahu bila, anak cucu cicit kita yang akan baca di dalam buku sejarah. Sedangkan pada ketika masa dia berlaku, kita hidup. Soalannya adalah apa yang kita nak buat? Apa yang kita lakukan? Apa reaksi kita terhadap apa yang mereka terpaksa lalui di sana? Jadi ini adalah satu soalan yang saya kira penting untuk kita cakna bersama, dan sebab itulah apabila berlaku pengebuman ataupun serangan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis pengecut itu terhadap umat Islam, pada saya ingat 27 Ramadan, mereka menzalimi umat Islam yang sedang beribadah di bulan Ramadan. Dan orang yang beribadah di Masjid Aqsa pada ketika itu pastinya bukan pengganas, pastinya tak bawa senjata, dan pastinya bukan sengaja simpan batu dalam poket untuk baling askar dan polis untuk menzalimi orang lain. Bulan Ramadan di dalam Islam adalah satu bulan yang mana bukan saja orang Islam tahu, tetapi orang bukan Islam pun tahu ia adalah bulan paling aman. Kerana orang Islam apabila dalam bulan Ramadan, bukan saja dia tak boleh buat benda-benda yang tak baik kepada orang lain, bahkan dia tak boleh buat perkara yang tak baik terhadap diri dia sendiri. Dia tak boleh mengumpat, dia tak boleh dengar orang mengumpat, dia tak boleh menggunakan lidah dia dengan perkara yang tak baik, melihat benda yang tak baik, dia kena tahan benda tu semua. Dan bulan Ramadan adalah bulan paling aman. Tetapi bulan paling aman inilah pada setiap tahun rejim Zionis akan mengambil kesempatan untuk menzalimi umat Islam, terutama mereka yang berada di Palestin, of course. Jadi ini adalah satu bentuk bentuk kezaliman yang kita tidak boleh lepaskan saja apa yang berlaku pada saudara kita di sana. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, seolah-olah kamu ni tak beriman kalau kamu tak sayang saudara kamu sebagaimana kamu sayangkan diri kamu sendiri. Apa yang kita nak, itulah yang kita nak kepada saudara kita. Kalau kita nak merasa aman, kita juga nak mereka merasa aman. Kalau kita kenyang, kita nak dia rasa kenyang. Itu bukti keimanan kita sebenarnya. Kalau kita lihat mereka takut, kita pun takut. Dan kalau kita melihat mereka sakit, kita pun terasa sakit kat sini. Pak Ayub tengok tak video yang budak kecil yang yang meninggal tu ataupun yang tertimbun dari bawah runtuhan tanah, runtuhan rumah tu. Mereka yang tengok tak video tu? Atau kalau tak boleh tengok boleh cari. Anak kecil tu, anak siapa tu soalan yang saya nak tanya. Anak kecil tu anak siapa? Anak kita. Bapaknya kita tak kenal, maknya kita tak kenal, nama itu tak terpenting, tetapi mereka adalah anak kita. Mereka itu adalah anak kita. Mereka itulah anak-anak buah kita. Pakcik, makcik yang meninggal yang menjadi mangsa pengebuman yang duduk bawah runtuhan rumah tu, mereka tu siapa? Mereka tu ibu ayah kita. Seolah-olahnya begitulah.
Sebab Nabi SAW sebutkan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ya? Seorang yang beriman itu saudara kepada orang yang beriman yang lain. Dia bukan orang lain. Mereka bukan orang lain. Sebab tu orang mukmin, hati dia sentiasa lembut. Hati dia sentiasa merasakan emosi yang dibawa oleh orang lain pasti akan terkesan pada diri dia. Sebab hati dia terlalu sangat lembut. Dan itu apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Mereka bukan orang lain. Mereka adalah anak kita. Dan kalau kita tengok, saya ada anak kecil. Sekarang yang berusia dah 11 tahun lah. Tapi waktu mereka kecil, apabila saya melihat mereka anak-anak yang berada di Syria dan di Palestin dizalimi, kita tak boleh tidak, air mata kita mesti mengalir. Bukan dibuat-buat. Bukan kerana kita rasa tengok drama dan sebagainya. No. Atau bukan berdrama, tidak. Kerana naturally kalau kita tengok anak kita sakit, kita juga akan sakit. Jadi itu adalah satu dan mereka bukan orang lain. Itu satu benda yang penting untuk kita fahami dan kita sedari bahawa apa yang mereka hadapi di sana adalah sebenarnya apa yang kita hadapi di sini. Kita di sini alhamdulillah, subhanallah. Walaupun PKP, walaupun MCO, walaupun COVID, makanan tak pernah putus. Masih ada lagi. Nak beribadah tak ada orang larang, walaupun masuk masjid jumlahnya dihadkan, tapi ada orang larang. Tak ada orang larang. Walaupun dengan sistem giliran ke, sistem kad ke, sekarang kalau nak masuk masjid, solat di Selangor 50 orang aja boleh masuk contohnya. Lebih daripada 50 orang, pagar terpaksa ditutup. Ada setengah-setengah jemaah solat kat luar masjid. Ada orang marah? Tak ada orang marah. Tak ada orang halang sebenarnya. Itu sekadar peraturan yang dilakukan untuk kebaikan umum oleh pihak yang berwajib. Itu tanggungjawab mereka untuk membuat satu peraturan untuk kebaikan bersama. We accept that wholeheartedly. Yes. Kita tak ada komplain, tak ada rasa gusar tentang itu. Tetapi ada orang larang kita beribadah, tak ada orang larang kita beribadah. Tapi kan Ustaz, bila larang tak larang ni Ustaz, bila larang tak larang tentang masjid ni, ada lagi yang komen tak boleh masuk masjid, menggunakan media sosial, menghentam masjid, tak boleh masuk dan sebagainya, macam-macam benda. Padahal masuk masjid saja boleh menghentam melalui media sosial. Apa pendapat Ustaz dalam hal ni? Menghentam orang Islam, orang-orang Islam sendiri dalam hal ni. Tapi dia perkara ni agak remeh, tapi saya ambil serius sikit kerana cerita pasal masjid tu tak boleh masuk, ditendang. Baru-baru ni baru viral daripada satu media sosial, seorang Allah tu dia pergi ke masjid tu tak buka, dia tendang, dia pecahkan pintu masjid dia. Bila tanya kenapa kau tendang? Aku nak solat kat dalam tu. Dia sudah musnahkan saya rasa baru saja viral baru-baru ni. Pemberontakan di jiwa masuk ke minda membuatkan mereka jadi kurang perhatian dalam hal-hal persekitaran. Apa yang Ustaz pandang, saya sebenarnya nak tekankan pasal media sosial yang sedang berkuasa sekarang dalam saya pada pandangan peribadi saya mungkin tak betul lah, mungkin tak tepat, tapi pada pandangan peribadi saya, yang pertamanya, setiap orang yang beribadah kepada Allah SWT kena memahami bahawa dia beribadah. Dia beribadah maknanya apa? Dia menghambakan diri kepada Allah SWT. Kita beribadah kerana kita taat kepada Allah Ta'ala. Mentaati Allah Ta'ala dan merasakan azamatullah. Merasakan kebesaran Allah di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Sebab tu kita beribadah kerana apa? Kerana taat kepada perintah Allah Ta'ala. Bukan taat kepada nafsu kita. Kadang-kadang kita tertipu. Kita terpedaya, kita beribadah kerana nafsu. Masalah tak boleh masuk masjid contohnya. Kita kena memahami bahawa kita perlu taat kepada perintah ulil amri. Dan peraturan itu dibuat bukan suka-suka. Saya sebutkan tadi bukan nak menghalang dia beribadah, tidak.
Dan kalau dia tak boleh, ataupun mana-mana individu dia tak boleh masuk masjid, dia berdosa. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa di sisi Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya Allah tak marah dia pun. Dan dia boleh beribadah di rumah. Dia boleh beribadah di tempat lain. Sebab apa? Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita yang kita keluarkan semua unsur-unsur unsur-unsur kotor di dalam jiwa kita ini untuk memurnikan hati kita, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu adalah manifestasi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan itu harus dilakukan dengan dengan tata caranya, dengan tata kromonya tertentu. Begitu. Jadi barangkali kita kena insaf. Kita lupa kadang-kadang kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ini di bumi bertuah ini untuk beribadah pada bila-bila masa di mana-mana sahaja mengikut peraturan tertentu yang mana kita dah nikmati sebenarnya berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Baru sekarang sekejap aja kita kena sabar sikit. Tetapi nikmat ini sudah kadang-kadang kita lihat tidak dapat dinikmati oleh mereka yang berada di tempat lain. Terutama yang saya sebut tadi di Syria ataupun di Palestin. Mereka tak boleh buat, tak dapat kenikmatan tu. Jadi pada pandangan saya secara peribadi, apabila kita nak beribadah, kita nak mendekatkan diri kita, kita nak mengabdikan diri kita, mentaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan membesarkan Allah Ta'ala di dalam hati kita, perkara itu harus dilakukan dengan tata krama tertentu, dengan tata cara yang bagaimana yang telah digariskan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Cukup jelas penjelasan yang Ustaz berikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar yang sedang menonton tu akan mendapat manfaat akan apa yang dah diwakilkan oleh Ustaz Rizal tadi. Alhamdulillah. Ustaz, kita pause kejap kerana ada dua lagi soalan untuk Ustaz. Lepas ni kita relax sekejap. Ustaz boleh minum air sekejap. Okay. Pak Yo okey? Pak Yo kat belakang tu, Pak Yo. Pak Yo okey? Audio okey tak? Macam mana? Alhamdulillah. Terpegun dengan Ustaz punya ni tadi kan. Sampai tertutup pula mic ni kan. Okey, jangan tutup dulu. Pak Ayub, kita belum selesai lagi. Pak Ayub, kita belum selesai untuk melaksanakan tabung. Tabung belum jalan lagi. Sabar Pak Ayub. InsyaAllah. Kita apa kata kalau kita passing over kita punya segmen ni kepada artis jemputan kita hari ini, Jess Ibrahim, yang dah menanti dekat sana, menanti dengan penuh sabar, senyuman yang sangat manis. Alhamdulillah. Jess dah bersedia ke untuk mari kita performance? Sebelum saya interview Jess, boleh. Kita nak Jess alunkan lagu yang single terbaru Jess bentuk akustik, dan kita akan sambung dengan video klip yang shooting di Gaza, ya? Boleh Jess? Boleh. Pada hari ini sekarang mari kita persembahkan Jess Ibrahim. Silakan. Tajuk lagu ini adalah keamanan dan ditujukan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin, dan juga kalau kita lihat di berkaitan dengan negara kita juga kepada mangsa-mangsa di Myanmar yang sekarang tengah menentang kudeta yang sedang berlaku. Jadi ini yang hidup terus bertanya, kemana perginya, kemana perginya, si anak kecil terus bertanya, kemana perginya keamanan.
si anak kecil akibat cerita derita manusia degil. Lihatlah wajah-wajah sedih dan muram, insan berentak bertikam menembak geram, peluru meluru bom meledak gelegak. Ibu jerit sakit, papa luka, anak teriak duka. Tubuh tumbang masuk parit, mata beliak, mulut kaku terbuka. Cerita derita manusia degil. Lihatlah wajah-wajah sedih nan muram, insan berentak bertikam menembak geram, peluru meluru bom meledak gelegak. Ibu jerit sakit, papa luka, anak teriak duka. Tubuh tumbang masuk parit, mata beliak, mulut kaku terbuka. Dengar tak tangisan si anak kecil akibat cerita derita manusia degil. Lihat tak wajah-wajah sedih nan muram, insan berentak bertikam menembak geram, peluru meluru bom meledak gelegak. Ibu jerit sakit, papa luka, anak teriak duka. Tubuh tumbang masuk parit, mata beliak, mulut kaku terbuka. Insan sengketa, mangsa derita. Apakah dosa kita? Yang hidup terus bertanya, kemana perginya? Kemana perginya? Si anak kecil terus bertanya, oh, oh, kemana perginya? Keamanan. Keamanan, alhamdulillah, itulah tadi video klip istimewa dibawakan khas oleh Jess Ibrahim. Alhamdulillah, Jess kat sana, alhamdulillah. Jess, saya tersentuh melihat video klip
secara dekat yang dipaparkan sebentar tadi. Saya rasa sebab di sini, Masya Allah. Jazz, boleh Jazz ceritakan sedikit pengalaman Jazz dalam pembikinan video klip keamanan, Jazz? Silakan Jazz. Jadi pada tahun 2013, Jazz pada masa tu dah setahun kot dah release lagu keamanan yang ditulis pada tahun 2006. Siapakah penulis lagu, penulis lirik dan juga syarikat rakaman mana yang terbitkan? Penulis liriknya adalah ayah saya, Jazz Ismail, dan pada masa tu intifada yang kedua baru je berakhir. Jadi dia satu refleksi lah tentang isu Palestin pada masa tu. Dan pada masa yang sama kami telah mengumpulkan satu kumpulan teater yang mengubahkan lagu yang buat sketsa berdasarkan isu-isu kemanusiaan lah. Dan yang saya faham di 2013 Universal Music and Art of Peace Program workshop ya. Gaza, Palestin dan Nairobi, Kenya. Jadi saya dengan mungkin orang di Rama kenal Haji Kamal selaku Rumpun Records yang pada masa tu bawa Universal Music bersama dengan Encik Zahir. Dan bersama dengan Encik Zahir yang dari Bernama TV yang merupakan seorang jurugambar. Jadi kami ke sana dan bersama Aksa Sharif untuk program kebajikan di mana mereka melawat tempat-tempat yang mereka tolong usahakan seperti kilang roti, kilang susu dan sekolah-sekolah dan hospital dan sebagainya. Jadi pada masa itu kami pun telah buat satu program seni di mana kami ajar kanak-kanak untuk buat cantingan batik, lukisan, fotografi juga. Kami pun ada penjanaan dari Canon pada masa itu, beberapa buah kamera yang kami sediakan untuk kanak-kanak sana untuk mengambil gambar di sekitar Gaza. Dan sementara program itu kami sempat untuk merakamkan lah suasana masyarakat di Gaza pada masa itu. So pembikinan video klip tu pada tahun 2013 ya? Ya. Okay, berapa lama Jazz berada di sana bersama tim? 2013 dah dekat. Saya rasa dalam seminggu kot, 5 ke 7 hari. Saya pun tak ingat dah lama. Saya pun tak masa kejadian tu dah tidak ada berlaku peperangan, tapi selepas itu ataupun bekas-bekas yang dilihat tu adalah bekas-bekas kalau tak silap pada masa tu Gaza telah menang satu pertaruhan lah di mana mereka diberi balik beberapa kilometer kawasan mancing di lautan dan juga beberapa kilometer tanah ladang. Jadi pada masa itu mereka sebenarnya sedang celebrate lah kemenangan tu. Jadi mereka dalam keadaan yang sangat bahagia dan yalah. So tak ada sebarang konflik atau apa-apa serangan pada masa itu. Bagaimana tercetusnya idea untuk bersama-sama dan juga menghasilkan lagu keamanan ni? Apakah yang Jazz pandang? Dan seperti yang sendiri untuk dikongsikan kepada masyarakat luar, apakah kedalaman dia tu, intisipasi kedalaman dia dalam untuk menghasilkan lagu keamanan ni? Dia cuba ceritakan pengalaman perang dari sudut pandangan orang muda, kanak-kanak.
kerana kalau dalam lirik dia mengisahkan bahawa kebanyakan konflik ini adalah pertaruhan atau pergaduhan sesama dewasa, dan jadi yang maksanya adalah kanak-kanak. Jadi dari sudut pandangan kanak-kanak lah, sebab jarang kita dengar sebarang laporan atau apa dalam berita pun sekarang daripada sudut pandang kanak-kanak ya. Tapi mungkin sekarang dengan social media sebagainya lagi ramai kot orang muda mula bersuara. Tapi nampak pada masa tu dia cuba ceritakan konflik itu dari segi orang muda. Ya, melihat pada video klip pun saya nampak ianya basically untuk bertujuan untuk mereka kita seperti saya dan juga kawan saya tu melihat ini basically impact dia adalah kepada generasi baru. Impact adalah generasi untuk sedar akan segala kesunahan berlaku dan akan datang daripada yang kecil dulu. Jadi alhamdulillah, saya rasa syabas dan juga tahniah kepada Jaz Ibrahim kerana menghasilkan video klip yang sangat berkesan, dan insya-Allah kepada Pak Ayub, marilah kita sama-sama menyebarkan video klip ini. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Rizal mungkin boleh dapat sama-sama dapat berkongsikan video klip ini kepada masyarakat di luar melalui Syria Care ataupun sebagainya, insyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah, masa yang sangat kita nantikan adalah untuk melancarkan tabung itu. Boleh? Terima kasih Jaz, alhamdulillah. Jaz, terima kasih, cukup, alhamdulillah. Baik, kita masihlah untuk sama-sama Jaz, Ustaz Rizal, Pak Ayub, mari kita sama-sama mewartakan Al-Quds Emergency AIDS 16-23 Mei 2021. Kita akan melancarkan akaun Syria Care Reference Al-Quds ini menerusi Irama TV. Dipersilakan Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini dapat kita bersama-sama dengan Syria Care, satu usaha sama antara Irama dan Syria Care dan badan-badan lain. Di sini ingin menunjukkan yang kami penggiat seni bukan saja menghiburkan masyarakat. Batu dalam keadaan begini juga kami juga penggiat seni amat berduka cita dan rasa terharu dengan apa kejadian dan yang menimpa saudara-saudara kita di seluruh dunia. Dengan adanya tabung ini, saya berharap penggiat-penggiat seni yang di luar sana dapat juga membantu Irama untuk menghebarkan atau menghebarkan tabung ini agar kita mencapai objektif kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin, kerana kita cuma beberapa hari saja tabung ini berjalan. Kalau tak silap saya hingga 23 hari bulan ini. Jadi kalau kita dapat mengumpulkan, kalau target kita sebenarnya untuk capai sebanyak RM250,000 Malaysia. 200, kalau tak silap saya, betul tak Ustaz? Kalau silap. Ustaz, target kita 250,000. Betul Kalau boleh apa nama tu Pak Yop, 250,000 tu kita letakkan sebagai minimum target dan kita letakkan minimum targetnya betul. Targetnya adalah tidak dihadkan. Supaya lagi banyak betul. Bersama-sama menyumbang, lebih banyak yang dapat kita bantu. Lebih banyak InsyaAllah. Jadi minimum target kita 250,000 itu untuk kita menghantar kepada satu pihak NGO yang bekerjasama dengan Syria Care di bumi Palestin sana. Jadi dengan adanya bantuan ini dapatlah NGO tersebut mengagih-agihkan makanan untuk mangsa-mangsa ataupun saudara-saudara Islam Palestin kita di sana. Jadi saya berharap penggiat-penggiat seni, ahli-ahli irama ataupun bukan ahli irama, bila kita pasal penggiat seni dapat menghebarkan. Jadi insya-Allah saya akan berharap penggiat seni juga dapat membuat satu video yang video itu boleh mereka
kita Irama akan mengebarkan video itu di mana mereka para penggiat seni itu boleh mengucapkan kata-kata untuk masyarakat membantu ataupun menerima kereta tabung Al-Quds Emergency Aid ini. Dan saya rasa terharu kerana selama ini bukan kata Irama bukan satu badan kebajikan, tetapi dalam waktu COVID ini kita banyak buat program-program kebajikan untuk membantu penggiat seni saja. Baru ini pun Irama banyak membantu pihak PR, pemuzik, artis. Cuma kali ini Irama keluar dari skop muzik itu untuk kita kemasyarakatan. Kita keluar untuk membantu saudara Islam kita yang telah ditindas oleh Zionis Yahudi ini. Jadi kita berharap dapatlah sama-sama di luar sana membantu Syria Care. Alhamdulillah, terima kasih Haji, satu pendengaran yang baik. Sebagai tujuan berkenaan pelantikan tabung ini, Syria Care bekerjasama dengan UIAM dan rakan pelaksana dalam Gaza iaitu Rahmah Worldwide. Ia turut memberikan puluhan pihak yang lain dari NGO, komuniti dan pihak swasta yang bersama-sama berkolaborasi bagi menjayakan hajat munik ini, termasuklah Irama TV lancar pada malam ini. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin nak komen Ustaz dalam saya punya warta ni 46 NGO yang sama-sama dengan ia termasuklah konsortium industri rakam muzik Malaysia. Saya wakili pun juga mengucapkan terima kasih kerana sudah menerima kami untuk sama-sama mendukung program ini. Kalau Ustaz nak komen sikit je lagi untuk syarikat, tabung syarikat ni Ustaz. Dalam list kerjasama tu ada 46 badan sebagaimana Roy sebutkan tadi tu, tapi sebenarnya hakikatnya 46 ini adalah mewakili beribu-ribu yang lain di belakangnya. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Irama lakukan pada malam ini sangat-sangat bermakna, bukan untuk Syariah Care, bukan untuk UIM, tetapi kita kena ingat apa yang kita lakukan pada waktu yang sedikit ini, kelihatan macam sedikit ini, memberi erti yang sangat besar kepada mereka di sana. Kita tak kenal pun mereka yang akan kita tolong, dan mereka tak kenal pun kita di sini. Tak kira berapa kuantiti kita menyumbang. Sumbangan bukan sekadar dari segi duit ringgit sahaja. Sumbangan juga adalah daripada segi sharing, contohnya menyampaikan kepada orang lain, itu juga menyumbang. Nabi SAW sebut man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan, dia tunjukkan aja ada tabung macam ni untuk bantu orang Syria ataupun untuk bantu orang Palestin, dan orang tu menyumbang, dia dapat pahala sama macam orang menyumbang tadi walaupun dia tak keluar duit, dia cuma cakap je. Itu dari segi pahala, tapi dari segi makna erti bantuan yang kita sampaikan itu besar di sisi Allah SWT, dan mereka yang di sana itu mendoakan kepada kita semua agar apa yang kita lakukan di sini akan dapat memberi erti hidup kita di dunia ini. Subhanallah. Itu saja yang saya kira. Saya sebenarnya kalau boleh diberi masa beberapa minit, saya berbesar hati kalau saya boleh baca semua 46 ni sebagai ucapan. Boleh teruskan. Kan? Walaupun nampak walaupun banyak kan 46 kan, tapi mereka. This is the way. Okay, kalau boleh apa nama tu pengacara Roy, kalau saya baca boleh. Okay. Saya fikir saya nak baca. Saya nak baca pun bagus juga. Alhamdulillah. Orang nak baca korang bacalah. Orang baca, saya dengar aja. Ustaz. Ustaz lah baca. Okay. Jadi semoga yang list nama ni mendapat keberkatan daripada usaha murni yang kita lakukan ini. Okay, saya baca satu-satu. Yang pertama Irama, Dadabur Center, True Creative, Pasaraya Ganda, Rabbani Productions, Kai Baha Empire, Wani Hasnizer,
Izaan Generations, Crayon for Society, 1711 Music, Squad Sukarelawan Syria Care, Sinergi Ilmu, Brigade TV, Accelerate Global, Art of Speed My, Pojok Moto, Grateful Music, 3 for Society, Little Clever, Pendidikan Arab Al-Furqan, SC Dynamic, New Haven Book Cafe, Miditi Education and Management, Azadan's Kitchen, Gabit 2027, Dream Projects, Moon's Kitchen, Little Caliph Generasi Quran, SR Network, mykopo.com, kahfimarket.com, ACPY Kitchen, I Am Care, Darulina, Jahid, Ad5 Global, Adina Network, Nabaela FC, Karyawan, Konsortium Industri Rakaman Muzik Irama sebutkan tadi, Kelab Amal Setulus Kasih Malaysia, Persatuan Penduduk Desa Sentosa, Manhaj Tu Jannah, Azam Pandan Catering, Al-Sofiyah Kindergarten, Tadika Mutiara Nur Taqwa dan TDC Holdings. Dan semoga list 46 ni akan bertambah panjang lagi. Ya, betul. Ya, betul. Akan bertambah banyak So lagi. dalam ramai-ramai itu Ustaz, saya tertarik dengan apa cerita pengurusi Syria Care tadi masa kita buat live tadi tu, masa kita buat Zoom meeting tadi kan. Saya amat rasa terharu dan tertarik dengan cerita seorang wanita yang berjual kuih dia menjual kuih yang katanya dia mengutip RM90 RM90 untuk dan dia bawa ke pejabat Syria Care. Jadi saya nampak dia bukan isu berapa jumlah itu, tapi usaha wanita tersebut bagi saya begitu murni kerana dia sanggup membuat kuih, menjual kuih di tak salah saya di kawasan PPRT dia untuk dan bawa hasil tu kepada Syria Care. Itu yang betul-betul satu yang terharulah saya dengar cerita tadi tu. Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Ayub kalau Roy, kalau saya boleh kongsi sikit lagi, ada beberapa orang kanak-kanak sebenarnya ini cerita wanita kan, dewasa. Beberapa orang kanak-kanak dia datang kepada Syria Care, dia bawa tabung duit shilling. Dia dengan ayah dia datang bawa tabung duit shilling nak bagi kat Syria, nak bagi nak menyumbang bersama. Subhanallah. Masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, jika ada daripada NGO ataupun individu yang ingin bersama-sama menyertai dan menjadi salah satu daripada pendukung, adakah bagaimana caranya Ustaz? Untuk projek ni boleh hubungi Syria Care, boleh hubungi kepada kita punya person in charge yang mengendalikan tabung ini. Hubungi Syria Care. Saya rasa nanti barangkali kita boleh kongsikan nama dan nombor telefon itu. Saya perlu membetulkan Syria Care mengalung-alungkan kerjasama semua pihak dalam menggerakkan Al-Quds Emergency Aid. Sebarang pertanyaan boleh terus berhubung dengan Cik Zana. Betul Cik Zana. Betul. 111362567 01111362567 bersama Syria Care kita bantu. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun Syria Care Maybank Islamic 562106653575. Reference Al-Quds sangat penting. Tempoh kutipan 16 Mei hingga 23 Mei. Kalau terlepas macam mana Ustaz? Kalau terlepas masukkan aja dan bagi reference tu. Okay. Kalau terlepaslah tarikh tu kan. Mungkin dia tak kerja ni ataupun belum gaji ke atau macam-macam masalah tapi mereka ingin apa-apa keadaan pun berlaku. Yang penting mereka ingin menderma untuk program ini. Jadi jangan lupa hantarkan salinan slip transaksi kepada pegawai kewangan Syria Care di talian dan WhatsApp yang dah disebut tadi ataupun ada nombor lain. Nombor WhatsAppnya 0112880980 Al-Quds Emergency Aid.
yang seperti yang kita paparkan di dalam di screen ini ya. Suria Care sumbangan untuk emergency boleh dibuat melalui akaun Suria Care Maybank Islamic yang dipaparkan. Kita boleh, siapa yang baru nak review mungkin boleh screenshot dan tersimpan. Kemudian dah sampai ke bank tu boleh buka balik. Takut dia nak buka video panjang. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung acara. Oh, Jess dah tengok Jess. Dah keluar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Jess Ibrahim yang telah memutarkan video klip dia. Terima kasih banyak. Ustaz, sama-sama lah kita kongsikan video klip hari ni saya. Sama-sama kita kongsi. InsyaAllah. Kita tolong kita lindung kita lindung diri semua. Betul tak Ustaz? Komen sikit boleh tak Ustaz tentang pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia ni Ustaz? Dan juga nasihat. Silakan Ustaz. COVID-19 ni saya rasa bukan COVID-19 saja. Semua benda kita harus melihat dari perspektif berbeza. COVID-19 dia musibah atau nikmat? Adakah dia musibah atau nikmat? Nampak macam musibah tapi sebenarnya musibah ini untuk orang-orang yang beriman dia adalah nikmat yang sangat besar. Kalau dulu kita bebas keluar ke mana sahaja, kita buang masa sebenarnya. Dan buang masa ni kadang-kadang kita buat dosa je. Tapi oleh kerana COVID-19 kita tak boleh keluar rumah, apa kita buat? Kita boleh beribadah kepada Allah Ta'ala. Boleh baca Quran lebih, boleh baca sekurang-kurangnya. Kita tak akses kepada dosa tu semakin sempit. Tapi akses kepada pahala semakin besar. Jadi ikut perspektif mana kita nak tengok. Kalau kita lihat dari perspektif mendekatkan ke diri kepada Allah Ta'ala, nikmat yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat dari segi perspektif untuk memuaskan nafsu, dia adalah musibah yang sangat besar. Jadi ikut perspektif mana kita nak tengok benda ni. Ya betul. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, Payuk nak tambah sikit tentang tabung ni sebelum saya tutup. Alhamdulillah, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Suria Care kerana dapat bekerjasama dan menjalinkan program bersama dengan Konsorsium Irama. Dan saya sekali lagi berharap pengingat-pengingat seni di luar sana dapat menghebohkan atau menghebarkan tabung ini kerana kita harus ingat walaupun kita dalam COVID, walaupun kita dalam keadaan COVID ini, kita tidak ada persembahan, tidak ada pendapatan, kurang-kurangnya kita masih lagi aman di Malaysia ini dan kita juga boleh berbagai cara lain yang kita boleh mendapat pendapatan, tetapi saudara kita di sana yang telah dibom, rumah mereka musnah, kematian di sana sini, mereka lebih memerlukan, maksud saya tu lebih susah dari kita. Kalau kita mengira kita sedang susah sekarang, mereka di sana lagi susah. Jadi kalau kita yang sedang susah dapat membantu mereka yang susah itu, saya rasa besar pahala bagi pihak kita. Itu insya-Allah. Alhamdulillah. Saya juga begitu juga. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Rizal yang sudi bersama dengan kami dan memberi banyak informasi. Saya rasa informasi ini boleh berpanjangan dan kita akan share sebanyak mungkin dan kita akan cuba sedaya upaya selagi hayat insya-Allah untuk membantu Suria Care. Jadi inilah masanya untuk kita melihat akan kebaikan dalam diri kita dan menampakkan kebajikan dalam perbuatan kita dan merasakan kasih sayang dari dalam diri kita dan saksikan keimanan dalam rutin harian kita insya-Allah. Ustaz, kami mohon Ustaz potong doa dan tutup acara program pada hari ini Jom Raya PKP 2023. Ustaz. Insya-Allah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم يا الله Kaulah yang maha mengetahui, Kaulah yang maha pengasih, Kaulah yang maha berkuasa. Lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami mencintai dan menyayangi di antara satu sama lain. Permudahkanlah urusan kami,
Permudahkanlah urusan mereka, saudara-saudara kami yang berada di Palestin. Permudahkanlah Amin, ya urusan mereka, Allah. saudara-saudara kami yang berada di Syria. Amin, ya Semoga apa yang Allah. mereka lalui dapat kita kongsikan bersama nikmat untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Permudahkanlah Amin, ya urusan Allah. kami dan urusan mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rizal. Kami sangat berbesar hati. InsyaAllah kita tidak akan putus asa dan jemputlah datang lagi. InsyaAllah. Jemput datang lagi ke Irama TV untuk kita InsyaAllah. 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 Terima kasih pada lagi. Baiklah, kami daripada Irama TV, jom kita saksikan sebuah lagi video klip itu daripada saudari Iman bekerja sebagai nurse di Gaza. Selawat saudara di Gaza dan sempat melakukan selawat ini. Dengan itu kami tamatkan dan kita fikir raya PKP video seterusnya. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Silakan berselawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.